Okey, hari ni kita akan belajar ada global variable yang you perlu tahu. Case total dengan mean lah. Kenapa ada global variable lah? Kita tengok ah. Kalau asasnya dia ada yang ni lah yang biasa you buat kan. Okey. So macam mana nak tukar kepada method? Mudah saja. Dia mesti start dengan coding asas. Tanpa coding asas you tukar method memang loss lah. Okey, memang loss. Kalau you tak ada coding asas. Okey, tu sebab saya kata method bukan benda baru, method hanyalah tambahan saja. Okey, perkara pertama bila nak buat method inilah create object. Okey, create object. Macam mana nak create object? Kelas kira tot min. Nama kelas kan? Scanner SC kan nama kelas? SC. So you tulis sini nama kelas kita apa? Kira tot min. Mesti rapat. Jangan you tiba-tiba ada space. Mana ada boleh identifier ada space? SC is nama objek. Jangan guna nama yang sama dengan objek atas. Tolong tarik yang ni. Whiteboard ni tak nampak. Okey, sama dengan new. Bila scanner maksudnya guna balik nama kelas itu yang depan kira tot min. Dia ini je. Tak payah system.in. Bracket biasa. Tetap kena ada dan semicolon. Selesai. So nombor 1 kita berjaya dihasilkan. Ada yang tak berjaya, tengok Rayu punya coding biasa. Yang kedua, define method. So sekarang saya nak define method total. Apa tu? Maksudnya ini, nampak tak? Saya nak bawa ini sahaja dalam method saya. Kena kotakkan. Kalau you tak kotakkan, you pening. So bila you dah kotakkan, sekarang kita buat user define method. Bila macam ni, system.out.print kita dah papa belum? Belum kan? Nampak? Tak papa lagi. Maksudnya kita nak papa dalam main ke dalam method? Dalam main. Sepatutnya selepas habis tutup for ni, kita mesti ada system.out.print untuk papa apa? Untuk papa apa? Ya, total tersebut dan juga nilai min. Mesti papa. Jadi sebenarnya kita papa di mana? Kita papa di main kan? Kes ni. So maksudnya kita hanya bawa ni. Bila kita hanya papa di main, jadi nak tak nak memang wajib declare return method. Sebab kita papa kat main. Kita kena hantar value dari method ke main supaya main boleh cetak. Kalau kita tak hantar, macam mana nak tahu bila kita hantar ke tak? Kita letak sistem outprint dalam method. So secara tak langsung tak payah hantarlah ke main. Jadi itu kita buat void method. No return value. Okay? So itu guidance dia sebenarnya. Nak mudah nak tahu dia return atau no return. Okay? So you nak bawa apa? Kata kalau yang jenis yang calculate net price, papa kan? Calculate area circle, papa. So you bawa dua-dua. Ingat, bawa dua-dua, you akan jadi void method. Nanti you buat lepas ni. Boleh? Okay, kita buat total dulu. So maksudnya kita tahu total berjenis dah double, maka double. Yang ni kalau boleh buat jangan nama dia sama dengan variable lah. Dan huruf kecil. Nama method biar huruf kecil, jangan mula huruf besar. Kalau huruf besar you dah confuse. Nama kelas nak letak mana? Ini nak letak nama kelas ke nak letak nama method? You pening. That's why nama method elok huruf kecil. Sebab ini sasah memang kena nama kelas sebenarnya. Kalau terlupa pun ingat yang ni lah. Asas yang kita dah belajar sebelum ni. Kan? Okay, so double find tot. Dalam ni kita biarkan dulu kosong sebab kita tak tahu apa argumen parameter yang perlu dia terima kan. Okay, so kita buat dulu ini total. Simpan ruang untuk declaration juga. Sebab declaration dalam main hanya kenal oleh main. Declaration dan method hanya kenal oleh method. Jadi simpan ruang sikit. So sini kita salin je balik proses yang kita guna tadi. Tercampur mark. Tapi jangan buat array lagi. Nanti dulu. Tengok dulu. Okay, tengok dulu dan mesti ada return. Last kali mesti ada return sebab dia double. Return apa? Nilai yang kita cari. Bukan return mark. Nilai yang kita cari. Okey, dapat? So, mesti tutup. Ini tutup method. Okey, tutup method.
Okey. Ingat ya. Yang kedua, kita tengok argument dia. End up. Selepas yang tu apa kita buat? Define method sudah. Untuk total dulu. Nanti kita ulang balik untuk find min dulu. Okey, calling method. Calling method kena check. Okey, oleh kerana kita dah simpan proses tu dalam method, padam ni. Padam. Padam kawasan itu. Manakah proses yang dah simpan method, padam kawasan itu, di situlah kawasan calling kita. That's why yang ini kena salin balik. Okey, padam kawasan tu calling method kita, cara nak ingat nama objek, nama method. Mana nama objek kita? OBJ. Dot, nama method kita apa? Baru boleh tulis. Apa dalam ni? Kita tak tahu lagi apa dalam ni. Kita kena tengok. Semicolon. Bila ada return, you kena simpan nilai yang you return itu dalam something dulu. Apa nama nilai yang you nak simpan? Sebab you nak papa balik nanti last. Sebab you tutup for kat sini kan? Ini tutup lah. You hanya hantar proses. Ini tutup for tadi kan? Jangan lupa tulis balik. Kita hanya bawa proses itu. Bukan bawa ke libres dia sekali. Tu libres for tutup tadi kan? Jangan lupa tadi terpadam tadi. Nanti you lost. Ini for yang baru. Kan? Nampak? Libres for tu tanda. Okay? So sini apa kita nak simpan? Simpanlah katalah nama dia total 1. Janganlah nama dia sama dengan total pening nanti. Simpan macam temporary lah. Simpan tempat sementara dulu. So sini pun wajib total 1. Declaration sini juga wajib total 1. Sebab nilai dia sudah bertukar. You nak simpan return value dari method, simpan sekejap dalam total 1. Sebab dia tengah mencari. Kan? Kita tak boleh nak papa terus. Dia sedang mencari. Jadi you kena simpan tempat sementara. Sebab dia ada return value. Kalau you tak ada, you boleh je terus dalam ni. Masalahnya kena tutup for dulu. Kita tak boleh terus letak nama method kita calling method kat sini. Sebab dia di luar for. Dia mesti kena buat dulu. Okay. So total 1. Find thought. Okay. Kita tengok yang keempat. Argument. Apa itu argument? Argument ialah, okay, macam mana nak tahu ada argument ke tak? Tengok kat sini. Mak ni dapat nilai dari mana? Daripada main kan? Daripada main kan? So sebenarnya bila dia terima mark dari main, you kena hantar apa yang you baca kat sini. Betul? Jadi you kena tulis kat sini. Mark index. Nama dia index, right? Mesti ada array tu because memang itu you simpan dalam read itu. You tak boleh mark saja salah. Mesti ikut apa yang you read di sini. Okay, oleh kerana you hantar mark, maka di sini ingat tadi saya cakap method tak kenal mark yang you hantar. Kata you nak guna nama mark. Dia tak kenal. Jadi you kena declare lagi sekali. That's why dalam parameter ini you wajib declare lagi sekali. Okay, selesai argument parameter. Total, perlu ke total kita nak letak dalam ni? Total sentiasa dapat dari proses kan? Jangan apa yang tengah count, tengah cari, tiba-tiba you letak sini. Baik tak payah cari. Seolah you dah tahu nilai, betul tak? Betul tak? So that's why total bukan diletak dalam argument dengan parameter dalam proses. So total ni ada nilai tak total? Bila ada accumulate, saya kata total mesti 0 kan? Mesti start. Boleh tak kita declare kat sini? Kenapa tak boleh? Because for kita dalam main. Cuba you cari, tengok, ingat balik, imbas kembali. Method maksudnya bila dia baca for, masa indeks kosong dia read, mark masa indeks kosong dia simpan satu nilai. Mark masa indeks kosong simpan 10 katakan. 10 simpan dekat elemen mark yang pertama dulu. Okey, lepas tu dia hantar 10. Nampak? Dia hantar 10 masa calling. Bila calling means you jump to here. What to do? Total 0. Bila total 0, okay, 0 campur mark yang pertama dari 10. So nilainya 10. So you return balik 10. Maksudnya you kembali ke sini.
Okay, bukan nak kena calling balik, tak. So, you simpan dalam total 1 10 pada awalnya. Lepas tu, you nampak curly brace 4. Maksud curly brace 4 ni ialah penutup, right? So, maksudnya you kena balik pada indeks plus-plus dulu. Updating. Sebelum curly brace, you kena updating, betul? So, indeks jadi plus-plus jadi 1. So, masa indeks 1 dia read. Katalah ni 20. 20 simpan dalam mak pada indeks 1. Elemen kedua lah kan? Jelas? So, dia hantar mak elemen kedua tadi iaitu 20. Berapa tadi? 20 kan? So, you hantar 20. So, di sini you hantar 20. So, sini ada nilai 20. Tapi, dia kena baca ni dulu. Total kosong. Kosong campur 20. Total ni jadi 20. Okey ke macam tu? Tak. Ini sebabnya kita tak boleh declare dalam ni. Sebab for kita dalam main. So, you padam yang ni. Ini yang sebab saya kata kena declare global. Double total is 0. So, bila kita declare global, maksudnya method main pun kenal, method min pun main pun kenal, method pun kenal variable ini. Okay? Bila saya kata dua-dua kenal, janganlah tiba-tiba gatal pula buat double total lagi sini. Dia akan konflik lah. You dah declare lebih daripada 1 kali. Salah ni. You tak boleh declare lagi sekali. Sebab you dah declare global. Guna nama lain. So, macam mana nak guna nama lain? Itu sebabnya tiba-tiba saya tukar ini kepada 1. Nama lain dah. Okay lah, selamat dah. Kita nak simpan dalam total 1. Tapi kena declare juga nah. Dapat the idea? Ini global. Min pun sama sebenarnya. Bila min, case min kalau kita nak katalah, so you nampak tadi 2 semak define, 3 semak calling, 4 semak argument parameter, 4 tengok dah declare belum? Dah declare belum? 4 dah selesai. Nombor 5 tengok. Kita check apa? Declaration. Tadilah total dah declare. Yes. Mark ni dah declare. Yes. Selesai method tu. Main. Dia guna mark index ni kita dah declare. Total 1 dah declare. Apa lagi dia guna? Index. Index dah declare. So selesai. Curly brace. Pastikan main dia tutup sini. Kelas kita tak boleh tutup sini. Kena padam. Asasnya kerana apa? Kita kena buat function main dulu tutup. Maksudnya dia masih dalam ruangan kelas. Ingat? Dia masih dalam ruangan kelas. Macam mana nak tahu dia ruangan kelas? Ini kita ada curly brace kelas ni, nampak? Pembuka bicara. Dia dalam kelas. Tapi kita buka tutup untuk main. Tutup. Main mesti ada situ. And then bila nak buat method, kita buka bicara untuk method, tutup method. Kelas tu sebenarnya berada di selepas case kita. Tutup kelas. Maka selesai. Itu case pertama. Maka selesai. Kalau ni tak hantar ke apa method, macam ni je lah. Left it. Jangan padam pula. Coding asas kita ada ni. Yang kita hantar method ini saja. Jadi bila tukar method macam ni lah jadinya. Yang bawah ni jangan lupa salin balik. Sebab bawah ni tak hantar method kan. Salin balik sampai tutup main. Boleh dapat the idea? That's why coding asas wajib ada. Okey. Katalah you nak ada 2 method dalam kelas yang sama. So you ni jauhkan sikit. Ni padam dulu. Sebab you nak buat 2 method dalam satu kelas. So, you nak bawa 4 pula. Boleh? 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 Bernyawa lagi? Okey? Maksudnya kelas tu jangan tutup di situ lagi. Kelas jangan, selepas main jangan you tutup pula. Sebab method you tak selesai. Sekarang ni you nak bawa apa? Kita kena kotakkan. So, kalau you nak bawa yang ni sahaja, you highlightkan dulu. Dapat? You kotakkan tu. 4 you tak nak bawa. Boleh? Tak ada masalah. It depend on you. Tapi you kena kotakkan. Bila you kotakkan, you kena tulis. Okay, min berjenis double ke apa?
Double. Okey, kita buat double. Saya lebih sukakan ni. Kata ini masih void lagi lah. Sebab kita kena return balik 4 kita dalam main. 4 kita dalam main. Jadi, dan papa kita pun dekat main. Jadi kena return lah. Jadi tak boleh buat void. Nampak tak? Nampak tak? Okey, double. Apa nama dia? Find. Main. Apa dia kat sini? Nanti kejap orang kita tengok. Iaitu kita salin balik proses yang tu. Apa dia? If. Simpankan ruang dulu. Sebab takut ada declaration. If bawah sikit. If. Salin balik. Jangan tak salin. Ni ada yang dia dah kotakkan kedua-dua jenis itu. Tapi dia hanya bawa yang ni je. Yang min tu dia tak bawa. Min ni kena bawa sebab dia dalam body if. Dia tak boleh bawa if saja. Dia mesti bawa apa madu pertama buat. Ada mak ai ni jangan tulis. Mak saja. Mak saja. Sebab kita bukan dari array. Kita dah dalam min ni. Dia tak kenal. Kita dah declare ke? Belum kan? Kita tak declare array dalam method kan? Variable biasa je kita declare. Kenapa variable biasa? Nanti saya terangkan. Okey, dan kita return nilai min tu. Nampak jelas? Okey, return nilai min dan tutup. Ni tutup method kedua lah. Okey, kita betulkan yang ni. Nombor 2 dah selesai. Create objek perlu lagi tak? Tak perlu. Cukup sekali saja pun boleh. Yang kedua dah declare tu, yang ni kita kena padamkan. Kawasan yang kita bawa kena padamkan. Yang kita kotakkan tadi. So dia akan tinggal apa? Tutup for tu jangan you padam pula. Kita hanya bawa proses je kan. Tutup for berada dalam main. Dalam main. Okey, jadi di sini kena calling lah. Obj dot find min. Okey, apa yang kita kena bawa ni? Dia akan sentiasa semak apa? Kita kena tengok dulu. So ini jadikan min 1. Saya tak nak you pening. Ini nanti papa min 1. Ini pun tukar min 1. Saya tak nak you pening. Papa saya kita min tu di sana. Di method. Jadi yang tu jadikan min 1 sebab temporary. Sebab temporary. Kalau you namakan min juga nanti you keliru. Proses kita min tu nak cerita sana. Lagi mudah faham. Okey? Kalau sana nak guna min 1 lah sana. Kalau sini min 1 sini. Boleh? Okey. So apa yang perlu kita ni? Kita tengok. Mark kan? Mark maksudnya datang daripada sana kan? Maksudnya apa yang di sini? Mark I. You hantar mark I. Bukan mark index Sebab apa? For you bernama I. You kena alert yang tu. Index kita nama apa ikut for. Ikut for dia. Dia dalam for yang mana? Jangan main hafal. Letak tak boleh. Boleh? Okey, jadi kita hantar sini. Okey, ingat. Bila mark I, dia bukan hantar satu array maksudnya. Dia hantar satu elemen by satu elemen. Satu value only. Betul? Betul? Mark di indeks itu je. Maksudnya markah di indeks kosong katakan. Betul? Bila dah habis kat sini, for I yang kedua pula. I1. I1 dia hantar mark di indeks 1 pula. Buat. Cari kan? Dia cari. If mark di indeks 1 kurang tak daripada min? Min ada nilai tak? Tak ada kan? Okey, oleh kerana mark itu adalah satu value saja. That's why saya tak perlu declare array. Saya hanya declare variable biasa saja. That's why saya hilangkan indeks di sini. So dia hantar satu value, you simpan dalam satu variable lah. Variable kan maksudnya can store a value only. Tu satu lah, one value only at a time. Kenapa you nak declare array pula? You kan hantar satu array kot. You tak hantar satu array. You hantar one element only. That's why you boleh declare sini sebagai variable biasa. Oleh kerana sini variable biasa, kalau you katakan nama sini S, sini kena S lah, kena follow. You tak boleh follow sana. Sebab sana dia, method tak kenal, you tak declare dia. You declare dalam ni marks, mesti ada S. Kalau you declare sini mark 2 ke mark 3 ke, kena ni nombor 2, ni nombor 2. Pastikan ada. Faham ni? Okay, min. Case ni pun terpaksa guna global.
Min boleh tak declare kat sini? Kesan dia macam tadilah, total tadi. Dia akan bila nak tengok je mak yang indeks kosong, okay, dia tengok min 1000 kalau you ni you declare lagi sekali kat sini. Okay, ada case you terus declare sini ya. Ada case global. Jangan main hafal lah. Kena faham betul-betul. Okay. Kenapa tak boleh di sini kena global? Because nanti dia jadi hanya compare dengan 10,000 je. Dia bukan compare dengan mak kedua, mak ketiga, mak keempat, kelima, tak. Dia akan asyik min. Compare dengan min 10,000 tu. Jadi that's why ini pun kena declare global. Double min. Sama dengan berapa? Mesti besar lah. Jangan kecil. Kalau maksimum kena kecil kan? Sebab nak jadikan balik mak yang pertama itu sebagai min. Baru dia compare mak pertama dan seterusnya lah. Mak di indeks 0, mak di indeks 1 sehingga mak di indeks 4. Kerana length kita 5. Faham? Okey. Itu case yang global. Perlukan global. Dua-dua case ni kena global. Okay. Macam mana case yang tak ada global? Buat lagi satu method. Saya tak tutup kelas lagi ya. Saya tak tutup kelas. Boleh nampak tak ni? Dalam tu ada. Boleh nampak tak ni? Boleh? Okey. Tambah lagi satu method. Nampak? So sebenarnya dalam satu kelas kita ada berapa method? Tadi 2 lah. Tambah lagi satu method. Okey, method apa? Okey, katalah yang tadi kan kat sini ada 4. You nak bawa yang dari 4 ni, kotak 4 ni. Okey, ni contoh ni saya padam, contoh ni saya tak nak dah. Boleh you dah betulkan kan? Sempat tuliskan? Kan dia tadi ada if, ada apa? If mak I kurang daripada min kan? Min. Ini kena guna min. Jadi mak I itu akan jadi min. Mak I akan jadi min. Tutup 4. Dia semak dulu. Boleh? Ini yang asas. Koding asas. Sekarang saya nak bawa ni. Bawa semua ni. Sampai tutup 4 kena bawa. Kena bawa sebab dia kawan. Kan? Keli dan tutup 4 tu adalah satu kawan kan? So kalau you bawa 4 ni maksudnya dalam method. Sekarang saya bawa method tu nama. Okey. Perlu return tak? You nak papa mana ni? Min. Masih nak papa dekat global. Dekat main. Kan? Katalah you nak papa kat main. Biarlah dulu. So tetap ada double you kena return juga. Sebab sistem out.print you berada dalam main. Okey. Double. Find min 1 nama dia. Okey, yang ni you hantar apa? Tadi dah tahu tadi. Ni curly brace buka, simpankan ruang kejap. Tulis dulu if dia kita bawa 4 tadi kan? Tulis semua yang you kotakkan tadi kena tulis. For integer I kena declare atau C ke apa ke, apa-apa nama you kena ikutlah. C sama dengan mesti start dengan 0 sebab dia baca indeks. Tapi sekejap, kita tulis dululah. So kita tahu yang kata kena tengok argument tu. Tulis dulu apa yang you nak tulis. Kurang daripada 5 C++. Buka 4. Tulis balik if mak. Okay. Sebab you bawa array. Sebab kita nak dapat nilai tu kan. Nilai tu berada dalam main kan? Boleh? Nilai tu dalam main. Kalau you mark je, masalahnya mark itu simpan satu value saja. Kalau you kena tengok daripada indeks 0 sampai 4 kan? Betul? So you kena mark C, tulis balik. If kurang daripada min, mark C itu akan jadi min lah. Lepas tu you tutup 4. Tutup 4 you kena return juga dia. Sebab dia papa dekat tutup. So sini you tutup kelas. Dia mesti di hujung sekali nah. Dia masih dalam kelas yang sama Kelas tu tak boleh tutup kat sini. Main kena tutup. Disambung dengan method kita ni.
Okey, oleh kerana you kotakkan ni tadi, you hilangkan kotak ni. Nampak tak? Yang ni yang you bawa. Sebab saya perasan ada a few of you, dia dah tahu dia bawa ni tapi dia tak hilangkan pun. Dia buat calling tapi dia tak hilangkan proses itu di situ. Okey, tutup 4 pun kena bawa. Tutup 4 kena bawa. Tutup 4. Hilangkan. Okey, so sini calling lah. Define dah selesai 3. Calling method, apa nama dia? OBJ juga. OBJ, lepas tu dot find min 1. Yang ni dalam ni apa? Kita nak hantar apa? Sebab ada return, kita letak min 1 lah. Simpan min 1, paparkan min 1 akhirnya. Dapat? The idea? Cuma apa kita hantar kat sini? Kita hanya hantar mark, nama array kita apa? Mark semicolon. Yang ini maksudnya mark. Bila jangan ada indeks. Kerana apa? Kita nak hantar satu array penuh terus. Ini maksud dia. Mark saja tanpa indeks, kita hantar satu array penuh. Bila hantar satu array penuh, argumen kita yang keempat tu kita dah semak. Calling dah ada, yang keempat kita semak kan 4 argumen. Berhantar jenis array. You tak perlu declare dah, you dah declare kan dalam main. Nampak? You hanya tulis je nama array tu. Maksudnya you hantar satu array penuh. So bila satu array penuh, array ni berjenis double mark. Mesti ada simbol array mark. Ini you kena wajib declare array untuk case itu. Nampak ke dalam video? Yang ni nampak. Okey. Okey, nampak? 4 dah betul, 5 kena check. 5. C dah declare, mark ini dah declare, min ni. Boleh tak kita declare dalam ni? Ada gangguan tak? Dia akan menyebabkan sentiasa tengok 10,000 ke? Seperti tadi. Dia akan baca. Okay, bila you calling, you hantar satu array penuh. Okay, dia tengok min besar. Okay, C. Bila indeks C kosong, masa mark indeks kosong. Nilai dia ada lah kan? Tadi kita dah read dalam main. Adakah kurang daripada 10,000? Yes. Dia akan jadikan mark yang di indeks kosong sebagai min. Dapat? So, tutup 4. Masa tutup 4, you kembali kepada C++ ni. So, C dah jadi 1. If mark di indeks 1 pula, kurang tak daripada ya, yang min masa indeks kosong tadi. Indeks mark tadi kan? Contoh, you simpan sini 3, ni 5, ini 7, ni 6. 0, 1, 2, 3, 4. Ni nama array mark. Okey, array mark, ini indeks. Okey. Dapat? Ni kepada yang tak nampak kena conteng juga ni. 4 mesti ada 2 pula kat sini. 2. Ganggu tak agak-agak? Ganggu tak? Dia patah balik 10,000 ke dia semak? Tak kan? Tadi masa indeks C3 ni 3 kan? So 3 akan simpan dalam min, betul? Okey. Maksudnya min dah jadi 3 pula. Tadi min 10,000 berjuta-juta lemon. So min dah jadi 3, dia kata kan? Okey. So pergi C++, C indeks 1 5. So nilai sini dah jadi 5 kurang tak daripada min? Min tadi berapa sekarang? 3. Kurang tak? Tak. Jadi tak payah buat apa-apa, right? Tak payah buat apa-apa. C++. C jadi berapa? Ni masa C kosong, masa C1. C2 kan? 2. Masa C2 elemen dia berapa? 7. 7 less tak daripada 3? Tak, dia tak buat lagi. Masa C2, min dia tak buat apa-apa lagi. Okey, C++, C3. C3 elemen berapa? C3. Elemen dia
6. Jadi elemen 6 kurang tak daripada 3 tadi? Tak, jangan buat apa-apa. C jadi 4. Mak dicindek 4 berapa? 2. 2 less tak daripada 3? So less, so tukarlah. Min dah jadi 2. Jadi tak ganggu pun. That's why you boleh declare, tak payah declare global. Tak payah declare global. Oleh kerana you menggabungkan 3 jenis min, you tak boleh gabung ni sebenarnya. Sebab you dah padam tadi. Nah, boleh? Ni untuk kes kedua lah maksudnya. Kes kedua. You jangan gabung min ni tadi ya. Ini hilangkan lah. Sekarang you nak buat method lain kan? Nanti you pening pula. Nah. So, secara tak langsung ini jangan declare global lah. Tapi ini you kena bawa array penuh. Secara tak langsung you belajar macam mana bawa. Kenapa bawa array penuh tu tadi? Dapat? Dan kenapa ada yang declare kosong global, ada yang declare di dalam method. Tak perlu declare global. Bukan semua untuk you declare global. Tak. Kalau dalam method pun dah boleh solve problem you declare je dalam method. Tak payah pening-pening. Okey, dan kena ingat, lepas ni, dia terus papa nilai tersebut. Kan selesai? Dapat total, dapat min, dia papa dan tutup main. Nampak? Tutup main. Habis main, tutup kelas. Selesai. Sebenarnya, habis dia baca ni, nampak habis dia baca curly brace method, sebenarnya dia kembali ke main. Dia akan buat next instruction dia apa? Next instruction dia apa? Faham ni? Okey, clear? Clear? Okey. Tambah lagi satu, saya tukar method ni jadi void. Jadi saya tak nak papa ni. Saya hanya papa total saja dekat main. Saya tutup. So, saya bawa calling tu, saya terus. Ini kan dah selesai dapat min kan? Dia mesti di mana sistem outprint kita? Di selepas for. Ini tutup for. Ini tutup method, nampak? Nampak tak? Nampak? Ini dah faham kan? Okey. Yang ni, system out dot print. You paparkan nilai min ni. You dah papa situ. Perlu return tak? Tak perlu. Padamkan. Bila tak perlu return, you tambah satu method dalam you punya case. Jadikan dia void. Jangan ada tulis return, tutup method kita. Yang di sini, bila tak ada return, buat apa nak simpan? Calling je dah selesai. Itu cara dia. Okay, you tambah satu lagi method void, no return value. Macam mana bila no return value, tak ada perkataan return lah. Bila tak ada perkataan return, sini wajib tukar void. Boleh? Bila sini void, calling you tak perlulah you simpan apa-apa kat mana-mana pun. Takkan you nak papa lagi sekali, you dah selesai kot papa kat method. Betul? Selesai. Boleh faham?